Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada abangku yang diridui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah sedia Okey, hari ni gitar special bang. Gitar special vintage Korea. Kita ni memang tak asing lagi lah pada gitaris ataupun pada penggitar-penggitar yang dah lama main gitar kan. Memang diorang kenal lah brand vintage ni kan. So brand vintage ni dia tak kurang hebat lah. Dia ada yang player series, dia ada yang pro series kan. So yang ni dia adalah player series. Jadi banyak lah yang dah dibuat kat gitar ni. Okey, yang ni body dia vintage tapi neck dia dah tukar. So neck dia dah tukar. Yang ini owner beli daripada online lah daripada online. Neck ni dia reverse headstock dan ada decal samurai kat sini. Actually yang ni dia bukan decal, yang ni dia stiker bang. Dia stiker motor. Tebal kan? Tapi alhamdulillah lah saya dapat flush stiker tu dalam leka ni kan. So dia tak ada, bila kita pegang tu dia tak ada nampak timbul lah. Dia bila kita pegang tu dia flush dalam leka tu kan. Nak buat ni memang lama bang, sebab kita nak buat tu dia punya kayu ni, dia punya kita kena gosok dia licin-licin. Lepas tu kita kena bubur sealer, then kita bubur leka kan. First layer tu, dan kita tampal. Kita tampal benda ni. Lepas tampal tu kita spray lagi. Kita spray macam ini, saya pakai nitro, saya pakai dalam 10 layer. 10 layer spray tu kan. Satu layer tu selang dia dalam sejam kan. Kadang-kadang berlarut sampai 3 hari sebab kita tunggu dia tebal kan. Dia tebal sikit. Lepas tu kita gosok dia. Kita gosok dia bagi dia licin. Kita pakai kita wet sand dia. Lepas dia dah licin tu kita tambah lagi. Kita tambah lagi 10 layer. Lepas tu nanti kita gosok lagi. Nanti lama-lama dia punya timbul tu dia akan hilang. Tapi dia makan masa yang lama lah. Kalau tak, nanti dia kalau dia timbul, nanti dia timbul masalah. Nanti lama-lama nanti dia boleh terkupik dekat belah dalam. Bila dia terkupik dalam leka tu jadi problem lah sebab dia tak flush kan. Okey, memang dah banyak sangat lah yang dah dibuat kat gitar ni. So gitar ni dah tukar kepada bridge flat rose special. Lepas tu dah tukar pickup ENG passive dan dua hot rail pickup ni, neck dengan mid pickup ni dah tukar. Lepas tu okey, dia punya masalah utama gitar ni bang apa tau? Okey, dia punya masalah utama dia adalah neck profile ni, adalah neck ni. Okey, neck ni masa baru sampai dia unfinished. Dia unfinished maknanya dia punya kondisi dia tak macam ni. Kondisi dia jenis kayu mentah kan, kayu mentah. Lepas tu dia punya tepi fretboard dia tajam, dia punya tepi bucu ni semua tajam. Kan, dia punya kalau kita pegang kat tepi ni memang dia ada bucu macam tu. Kan? Jadi bila ada bucu tu, bila kita tengok buatan dia memang kasar lah kan. Memang kasar. Jadi saya mengambil masa yang lama lah untuk tumpulkan kat tepi-tepi ni kan. Untuk tumpulkan dia. Lepas tu dia punya headstock heel kat sini. Kan? Saya tumpulkan dia kat sini. Lepas tu dia punya tepi ni semua saya gosok. Saya gosok pakai kertas pasir kan. Gosok tapi kita gosok tu kita ada limit lah. Kita nak diseragam kan. So dapatlah pattern macam ni. Dia punya bentuk macam ni. Lepas tu dia punya headstock dia ni dengan dia punya neck belakang ni memang saya tengok ada banyak kesan mesin. Kesan mesin ada, kesan kertas pasir ada, dia kayu mentah kan. Jadi bila saya nak buat finishing gitar ni, memang semua saya kena buat balik daripada zero kan. Jadi saya kena gosok bagi dia licin balik. Lepas tu bagi rata balik dia punya neck profile ni kan, dia punya U shape tu kan. Kita kena ratakan balik kan, sebab asalnya dia terasa gemuk. Bila kita pegang tu terasa gemuk sangat kan. Sebab gitar ni kalau macam ni memang kita main untuk shred ataupun kita main untuk lagu-lagu metal, fast riffing, jenis yang heavy handed kan. Okay, jadi kalau heavy handed memang kita kalau neck tu neck profile tu gemuk kan. Jadi macam kalau saya lah ergonomik tu memang kurang sesuai kan. Jadi saya buat dia jenis lebih kurang macam thin C macam tu. So dapatlah dia punya bila saya genggam tu jadi best. Jadi dia dah jadi nipis sikit kan. Baru sedap kita nak main riffing.
baru sedap kita nak main reefing kan. Jadi proses ni mengambil masa dalam lama jugalah kan. Saya tak ingatlah berapa lama, tapi memang lama lah. Dan barulah saya spray dengan wood stain ni. So wood stain ni saya buat vintage gloss kan. Saya buat vintage gloss. So dia warna vintage tapi dia berkilat. Dia berkilat kan. Antara lainnya fretboard ni, dia punya neck dia ni, dia sengit, dia serong. Tu yang problem dia tu bang kan. Lepas tu dia punya degree, dia punya alignment antara fret dengan okey, sekarang ni kita tengok macam neck macam ni kan. Okey, neck macam ni. Okey, maknanya macam ni lah. Okey, macam ni. Okey, neck dia macam ni. Okey. Sekarang ni fret. Ni fret kan. Sepatutnya dia kena ada 90 darjah macam tu kan. Ni kayu. Lepas tu ni fret kan. The problem is dia punya fret ni sekarang ni dia sengit macam ni. Kan, dia sengit macam tu. Dia serong. Kan. Jadi masa mula-mula tu saya tak perasan. Saya perasan bila saya dah routing bridge ni, saya dah pasang bridge, saya buat alignment tadi, memang lama bang nak dapat dia punya string spacing antara sini dengan sini. Memang lama nak dapat. Cakap apsal saya ingat ni, aku rasa dah betul dah aku buat ni. Kan. Memang lama sangat saya nak buat. Sebab apa? Sebab kalau saya kurang ke sini, dia akan lebih ke sini. Kalau saya kurang ke sini, dia akan lebih ke sini. Dan saya terpaksa ukur lah satu-satu dia punya width kat sini kan. Dia punya width dengan narrow dekat sini. Sini narrow, sini width kan. Wide W-I-D-E, wide. Okey, sini wide, sini narrow. Jadi saya dapati dia punya, lepas tu saya belik dia punya fret ni kan. Lepas saya belik tu baru saya nampak rupanya dia punya tepi neck ni, tepi fretboard ni dengan fret tu sepatutnya 90 darjah kan. Tapi dia tak 90 darjah, dia serong macam tu. Dia serong macam tu kan. Memang tak boleh lah bang kan. Jadi apa yang saya buat, nut tu pun saya serongkan sikit. Jadi nut tu dia genggang sikit lah daripada ujung fretboard satu ni. Dan dia genggang sikit supaya dia balance. Barulah saya dapat string spacing dekat sini. Saya dapat spacing kat sini. Sebab kalau saya ke depan kan, saya buat sama dengan fret tu, nanti bila saya tengok dekat sini dia punya tali ni, spacing ni, dia macam tak balance kan. Sini terlebih banyak, sini dia terlebih pula ke atas kan. Dia terlalu edge sangat. Jadi dapatlah saya balance sikit Lepas tu dia punya tebal fretboard pun tak sama. Dia punya tebal fretboard dia ni, belah base side sini tebal, sini nipis sikit. Kita boleh tengok dekat ujung sini kan. Kita boleh tengok dekat ujung sini. Sini tebal, sini nipis kan. Jadi dia agak menyulitkan saya untuk buat setup di treble side kat sini kan, sebab tali tu buzzing. Dan paling susah sekali bang, aduh paling susah sekali adalah apa tau, dia punya truss rod dekat belakang. Kan, dia punya truss rod ni kat belakang kan. Jadi bila kita dah tarik tali kan, tapi saya tak pakai tali baru, saya pakai tali yang terpakai kan. Jadi saya pakai tali yang terpakai tu adalah sebagai setup simulasi. Jadi bila kita dah tarik tali tu kan, jadi neck ni dia akan meleding lah, dia akan jadi up-bow macam tu. Jadi bila dia terlebih up-bow kan, kita nak pusing truss rod tak boleh dah kan, kita kena buka balik neck. Kan. Jadi bila kita buka balik neck tu, kita dah buka, tiba-tiba kita pusing tu terlebih pula kan, dia jadi straight pula. Bila kita dah tarik tali tu dia jadi straight. Dah dia buzzing dekat sini, dah kena buka balik. Saya rasa dekat 10 kali kot buka. Kan. Sebab dia punya respon dia, sebab dia punya truss rod ni, dia punya respon dia saya susah nak anggar. Macam Ibanez Prestige kan, dia punya respon tu bila kita pusing sikit, kita boleh anggarkan dia punya respon tu kan. Tapi kalau macam ni kita pusing kan, dia punya respon tu lambat. Jadi kita pusing, jadi ni banyak mana pula aku nak pusing kan, pasal dia punya truss rod dekat belakang. Bila dia truss rod dekat belakang, kita kena buka neck. Tu yang problem dia tu. Kalau dekat sini kita boleh pusing, ambil pembaris, ukur, pusing macam tu kan. Tapi yang ni tak boleh bang. Yang ini kita ukur, alamak ni ada terlebih. Kena buka sikit, kena buka neck ni. Lepas tu kita pusing, masukkan balik, restring balik flip rose. Lepas tu test balik, alamak buzzing kan. Lepas tu ambil pemaris, terlebih pula dia punya elemen tu kan. Buka balik neck, macam tu lah, sampailah jadi kan.
Itulah dia, tuning stability dan intonation. So dia synchronize, dia dah stabil. So alhamdulillah lah, dapatlah saya selesaikan masalah ni. Jadi yang bridge lama ni kan, yang bridge lama ni saya tak pastilah dia pakai bridge apa. Tapi yang pasti dia punya spacing, dia punya start tu tak sama dengan Fred Rose. Dia jarak dia lagi jauh sikit, lebih kurang beberapa mm macam tu. Jadi apa yang saya buat, saya tutup lubang lama dan saya buka lubang baru. Jadi yang lubang lama tu saya tutup dengan kayu maple yang tumpat. Kena make sure dia yang tumpat dan yang keras lah kan. Lepas tu kita buat dimension yang baru. Kat sini memang banyak lah kita guna kiraan matematik kan. Jadi kalau macam saya, background saya dalam engineering, dalam mechanical engineering, dan saya dah biasa dengan AutoCAD kan. Sebab dulu masa saya bekerja site construction dulu, saya MAE coordinator, dan saya ni adalah banyak menyelesaikan masalah-masalah drawing dekat site apa semua kan. Jadi alhamdulillah lah, ilmu daripada situ saya amalkan dan saya ingat sampai sekarang. Jadi saya tahulah mana nak ambil point-point mana nak ambil point yang tepat untuk set up bridge yang sengit-sengit ke apa semua kan. Alhamdulillah boleh lah dapat sikit kan. Jadi kita ni kalau macam bila ilmu kan, terutama ilmu dimension, ilmu ukuran kan. Jadi ilmu ukuran tu kita kena dia simple je bang. Kita kena ambil point X, Y, Z kan. So X, Y kan. Okey, X, Y. Jadi kita kena ada satu point XY kat sini, kita kena ada satu point XY kat sini, dan kita tarik satu garis lurus. Kan? Jadi bila kita nak tarik satu garis lurus tu, kita kena make sure kita kena guna tools yang betul dan pemikiran yang tak berapa nak stres kan. Kita kena buat satu benda tu kena confirm betul-betul, barulah kita tebuk. Selagi tak confirm, selagi tu kita tak boleh tebuk kan. Jadi bila kita confirm tu, kita kena based on facts. Maknanya kita kena based on fakta yang kita dapat, maklumat yang kita dapat. Jadi maklumat yang saya dapat kat sini, untuk kali pertama saya tarik tali 6 dengan tali 1 untuk saya determine dia punya spacing kat tepi ni kan. Okay. Jadi bila kita determine kat sini ni, kita tengok apa maklumat yang kita dapat. Jadi macam kat sini saya dapati maklumat yang saya dapat tu adalah dia punya daripada situ saya boleh tahu fretboard ni, neck ni dia serong tahap mana kan. Sebab bila kita, macam saya tengok kat sini, mula-mula memang saya dah nampak dah ni memang macam something wrong dengan neck ni. Jadi untuk mendapatkan kepastian, sebab tu kita kena buat XY punya dimension kan. Dan kita tarik dimension, barulah kita dapat. Daripada situlah saya boleh tahu nut ni daripada situlah saya tahu fretboard ni sengit, dan saya terpaksa sengitkan nut tu untuk balancekan dia balik. Sebab kalau nut ni saya ikut juga dengan fretboard bagi dia rapat, nanti string spacing ni dia affected. Dan dia punya intonation untuk treble set pun affected juga. String action height untuk setup gitar ni adalah 1mm. Untuk 1mm. Jadi saya dapat tone dia macam ni lah. Kalau sound delay dia jadi macam ni. Yang tadi tu hot rail. So kalau mid pickup, okay, bridge pickup. Okay, antara lainnya gitar ni saya dah buat shielding. Okay, so yang ni shielding. Okay, shielding saya pakai copper tape, copper tape. Jadi okay, ada sahabat-sahabat tanya kan, dia kurang faham tentang shielding ni kan, apa fungsi dia dan sebagainya kan. Okay, fungsi dia adalah shielding ni kita ni nak buat satu macam perangkap kan. Okay, satu ground housing ataupun satu house grounding. Okay, dalam kita punya building ataupun rumah dan sebagainya, selain daripada air,
satu-satunya tenaga yang datang daripada luar adalah electricity, yang maknanya tenaga elektrik. Kita sebut pasal electricity ni kan, yang datang daripada luar masuk ke rumah kita ni. Jadi dia datang masuk ke dalam TV, dia masuk dalam radio, dia masuk dalam laptop, dia masuk dalam amp kan. Jadi kalau dia masuk dalam amp ni, so daripada amp tu dia keluar daripada output jack tu, dia masuk ke gitar. Kan. Jadi bila dia masuk ke gitar tu, jadi dia kat situ ada potensi untuk risiko elektromagnetik. Maknanya elektromagnetik ni maknanya ada salah satu tenaga lah, tenaga elektromagnet yang mampu mengganggu sistem signal dalam gitar ni, sistem dalam pickup kan. So dia ada signal masuk ke port elektromagnetik tu, dia mengganggu sistem dalam signal ni. Jadi dia akan menyebabkan bunyi humming, dia patah balik ke amp pasal dia tak ada grounding kan, dia tak ada ground dekat situ, dekat gitar ni kan, dia tak ada ground yang proper, dia grounding bus dekat sini kan. Dia ground dekat sini lah kan, segala electricity tu dia ground kat sini, jadi gitar kita tak ada bunyi noise, dia tak ada bunyi bising kan. Dia sama ada kita reduce ataupun kita eliminate terus bunyi buzzing tu kan, bunyi buzzing yang kita tak nak tu, bunyi noise tu kan. Dia ada yang kita boleh eliminate terus, ada yang kita boleh reduce saja kan. So pendek cerita, dia menangkis signal interfere daripada luar. Jadi elektromagnetik ni biasa dia akan cari benda yang boleh ada magnetic field lah kan, ataupun benda yang boleh melekat pada magnet kan. Macam gitar ni, apa yang boleh melekat pada magnet? Okey, macam pickup ni dia sendiri adalah magnet, dan dia ada electricity, dia ada arus daripada amp tu masuk ke dalam sistem elektronik ni kan. Jadi kalau kita ada signal interfere daripada luar, interfere tu maksudnya gangguan kan. Jadi kalau kita ada interfere daripada luar kan, interfere dia magnet tu dia cari besi kan, elektromagnet tu dia cari besi kan. So macam ni magnet, ni magnet. Yang dekat belakang net tu pun, dekat belakang net ni pun dia boleh melekat kan. Macam ni. Dia boleh melekat. Kan. Ni magnet. Jadi maknanya dia boleh elektrisiti tu dia datang daripada pelbagai arah, kita tak nampak kan. Jadi mana-mana interfere signal yang kita tak nampak tu kan, daripada lampu kadang-kadang kan, daripada lampu, daripada TV ni, daripada speaker amp ni kan, dia ada magnet tu kan. So dia akan tangkap lah. Jadi pickup ni dia akan tangkap dan dia mengganggu signal elektronik dalam ni. So kalau kita nak tengok yang simple macam ni lah bang, macam ni kan, kita tengok yang simple macam ni lah. Dia tangkap kan, dia tangkap. Jadi bila kita ada ground kat sini, jadi bila kita ada shading kat sini, jadi dia akan bertumpu, dia akan grounding dekat sini. Dia akan grounding kat sini, jadi tak adalah bunyi noise kan. Okay, alhamdulillah lah saya dapat selesaikan job gitar ni. Okey, kita dengarkan dia punya sound clean dia kan. Bila saya dah nipiskan neck ni kan, barulah rasa macam LTD kan, macam neck LTD sikit kan. Kalau tak dia gemuk bang, bila pegang tu alamak gemuk je neck ni kan. Sebab dia craft, dia craft handcraft, dia buat macam kayu mentah macam tu kan. So daripada kayu mentah tu dia just bare wood macam tu dia jual kan, sebab tu harga dia murah. Jadi berhati-hatilah kalau nak beli neck tu sebab bila kita tengok dalam gambar tu, kita tak semestinya dapat sama dalam gambar tu. Kadang-kadang dia dapat benda yang peroi kan. Jadi macam ni, yang peroi ni nasib baik lah kan, nasib baik lah, alhamdulillah saya dapat lah balancingkan dia balik kan, balancingkan dia balik. Dan bridge ni pun alhamdulillah lah saya dapat install dia kan, dapat balik dia punya tuning stability dan sebagainya kan. Okay. So okay, balik pada sound clean tadi tu, ENG bridge pickup. Okay, mid pickup.
series wiring mid pickup dengan neck pickup. Okay, series wiring bridge pickup dengan mid pickup. Okay lah kan. Okay, untuk riffing, sound riffing jadi bila dia dah senyap tu kan, dia tak ada noise, jadi kita nak main riffing tu best lah Kalau nak main lagu melo, macam lagu klasik rock just nice dia bunyi dia kan. Lagi satu dia punya penyakit dia ni, gitar ni, dia nak terbelah dah bang. Dia nak terbelah kan. Dia tak adalah kritikal sangat kan. Tapi nampaklah dia punya jointing wood tu kan, two piece wood tu. Nampaklah dia ada alur kat tengah tu, dia dah macam nak renggang kan. Jadi apa yang saya buat, saya flooded dengan super glue kan. Super glue tu adalah bukan yang jenis tin. Sebab super glue ni kita ada 3 type. Kita ada tin, kita ada medium, kita ada heavy. Jadi yang ni saya pakai yang heavy and dia jadi lagi likat. Maknanya bila dia kering tu dia jadi lagi likat. Sebab kalau kita pakai yang tin tu kan, dia tak ada fungsi apa-apa sebab dia meresap dalam kayu. Jadi saya flooded dia dengan super glue yang jenis heavy kan. Maknanya bila dia keras tu dia jadi sebahagian daripada kayu. Jadi alhamdulillah lah kan, okey lah kan. Dia tak cure kan penyakit tu kan. Dia tak cure kan, tapi dia just untuk prevent. Dia prevent untuk jadi lagi teruk lagi kan. Tuning machine. Tuning machine ni pun dah tukar bang. Semua dah tukar. Tuning machine yang asal tu dia kecil. Jadi saya kena tebuk dia satu tebuk kan. Jadi sebelum buat finishing ni semua ni kita kena make sure lah. Kita kena make sure kita punya fret leveling dah okey. Kita kena make sure kita punya nut locking nut location base ni dah okey kan. Dah confirm. Kita dah make sure benda ni semua dah confirm. Kita dah make sure semua alignment ni dah confirm, then barulah kita spray. Jadi no point lah kalau kita buat finishing dulu tanpa mengetahui apa penyakit dia kan, apa penyakit dia. Sebab nanti bila kita dah buat finishing, time tu lah baru jumpa ini, time tu lah baru jumpa itu. Memang habis lah bang finishing. Finishing is always the last. Jadi bila dah confirm semua dia punya location, bridge, string spacing, apa masalah tu semua tu kita dah counter, dah confirm, kita main tu dah okey, tak ada buzzing, barulah kita buat spray. Jadi memang makan masa yang lama lah bang memang makan masa yang lama kan. Nampak macam senang je kan. Kita nampak macam tak ada apa-apa je kan. Macam untuk saya buat kerja ni memang saya akan cari dulu, saya akan confirm dulu benda tu. Bila dah confirm baru kita buat. Sebab saya tak nak bila dah buat tu semua tu dia jadi try and error. Just kalau macam try error tu ada kadang-kadang ada juga kan, sekali dua tu adalah. Tapi kita kalau kita tak confirm, try and error tu dia jadi dia akan jadi memburukkan keadaan kan. Jadi kita tak naklah benda tu berlaku Jadi dia punya fretboard pun saya dah kemaskan. Jadi dah tak ada nampak lah dia punya por-por yang kasar tu kan.
Jadi just nice je lah. Tak adalah nampak macam yang mula-mula tu kan. Dia nampak macam pudar sangat, macam teruk sangat kayu tu kan. Jadi alhamdulillah lah saya dapat achieve dia punya keterampilan tu kan. Jadi kita dengarkan lah dia punya tone lagi sekali sebelum saya nak akhiri ni kan. 1mm setup untuk tadi satu ni. Itulah dia, dah lama tak praktis habis semua langgar kan. Jadi bila saya main jadi bila saya set up macam ni saya dah buat fret leveling, saya dah buat adjust dia punya neck relief, dan saya dah adjust dia punya bridge kan. Jadi macam flat rose ni dia tak sama macam edge kan. So macam flat rose ni dia kena macam ni lah, dia kena straight dengan body dia kena sama elemen. Kalau macam Ibanez A0 ke dia tak boleh straight, dia kena macam ni sikit. Dia kena condong sikit dia kena slant. Kalau macam yang ni flat rose dia kena macam ni lah. And sama ada dia flush habis ataupun dia naik sikit sampai ending dia punya base yang paling bawah, base plate yang paling bawah. Dia tak boleh tinggi sangat. Dia kena macam ni. Setup spring dia pun saya buat macam ni. Yang base side ni saya buat tinggi sikit, dia tarik dalam sikit, dan yang treble side ni keluar sikit supaya bila main dive bomb, main tremolo dia ada balancing dekat situ. Jadi bila spring yang dalam ni kan, spring yang dalam ni dia tarik kuat di bahagian base side. Jadi bila kita main dive bomb tu dia dapat balancekan balik bila dia nak neutral balik. Maknanya bila kita dive bomb, kita dive down dan kita neutralkan balik, jadi dia punya tensioning tu dia jadi balance dekat tali 6 dekat base side ni. Sebab tali 6 ni dia adalah anchor, dia adalah anchor kepada kesemua tuning. Jadi maknanya tali 1 ni tali 6 ni dia kalau lagi kan, tali lain semua lagi. Okey, sekian saja review pada kali ini untuk gitar vintage ni kan. Hingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.